Hai, video kali ini saya nak share proses-proses cara saya jinakkan Savannah monitor saya. Kalau korang belum subscribe lagi, korang boleh subscribe. Kalau korang suka video ni, korang boleh like. Kalau korang ada apa-apa pendapat ataupun cadangan ke apa-apa je lah, korang boleh komen. So, pada hari yang saya beli Savannah monitor saya ni, dekat kedai tu dia sangat-sangat garang. Maknanya dia sangat-sangat jumpy, dia nak lari, dia nak gigit. Tapi bila sampai dekat rumah, dalam 15 ke 30 minit pertama tu dia sangat-sangat garang lah. Maknanya dia sangat jumpy. Dia mulut dia tenganga je, dia nak digigit. Lepas tu setelah beberapa jam dia dah biasa sikit, dia dah boleh kena pegang macam ni. Tapi dia tutup mata dia. Bila dia tutup mata dia tu, maknanya dia takut lah. Maknanya dia still belum berani. Tapi pada hari yang kedua dia dah tak jumpy. Maknanya dia dah tak ada rasa nak lari-lari ke. Tapi kalau saya macam acah-acah tangan saya depan mulut dia, dia akan menganga, dia akan macam nak menggigit sikit lah. So, untuk minggu pertama ni saya just setiap hari pegang dia, usap-usap dia macam ni. Konsisten lah, maknanya setiap hari ada interaction dengan dia. Untuk 3 hari yang pertama, untuk hari yang pertama dia tak makan. Dia tak makan langsung. Hari kedua dia makan satu dubia saja, lain semua dia tak nak makan. Dia tak bergerak macam tu. Kalau saya datang dekat kat dia, dia tutup mata, dia tak bergerak, dia freeze. Hari ketiga dia start makan. So, tapi dia still freeze lah. Maknanya bila saya jemur dia macam ni, dia still tak bergerak, dia kaku je. Sebab dia still tak percaya lagi dengan kita. Dia tutup mata dia. Lepas tu, satu benda yang sangat-sangat membantu untuk bagi dia confident adalah bagi dia mandi. Saya bagi dia mandi setiap hari kalau boleh. Kalau tak, selang sehari ataupun selang 2 hari lah. Seminggu sekali pun dah kira okey sangat. Mandi ni juga boleh dikirakan bonding time jugalah. Sebab selalunya diorang akan discover, diorang akan lebih belajar, diorang akan lebih keluarkan lidah ni, diorang akan lebih bau-bau lah bila diorang tengah mandi ni. So, kalau kita sentiasa ada dengan dia time mandi ni, dia akan lebih kenal. Macam yang korang tengok dalam video ni sekarang, bila dia tengah mandi, dia still dia akan lebih curious lah. Maknanya dia akan lebih banyak bergerak, dia akan lebih banyak bau-bau untuk belajar. One week later. Setelah seminggu, hari-hari saya lepak dengan dia, hari-hari saya pegang dengan dia, dia dah nampak jauh lebih yakin lah, jauh lebih confident untuk jalan-jalan. Even time saya angkat dia keluar daripada dia punya enclosure, angkat dia keluar daripada dia punya sangkar, dia dah tak takut dah. Maknanya dia dah tak melawan ke. Sekarang ni dia just chill. Maknanya dia dah tahu dah everyday saya akan ada interaction dengan dia. And dia dah kenal dah saya. And dia dah pick up dah dia punya rutin-rutin setiap hari tu. So, sekarang dia dah lebih berani. And Savannah monitor ni pun dia adalah haiwan yang bijak di kalangan reptile. Sebab dia salah satu spesies monitor lizard, iaitu spesies biawak. Iaitu spesies reptile yang paling pandai lah. So, korang just perlu bersabar and make sure korang buat interaction tu every day. So, dia boleh lebih belajar lah, dia akan lebih peka. And kalau lagi cantik lah orang kata, kalau lagi bagus, korang just keluarkan dia and bagi dia jalan-jalan, ataupun korang sediakan dia punya enclosure ataupun sangkar yang besar untuk dia exercise selalu. Yang penting setiap hari korang kena ada aktiviti lah dengan dia.
Satu, untuk bonding antara korang punya Savannah monitor dengan korang lah, supaya dia tak terlalu garang, supaya dia tak kuat menggigit kan. Satu, sebab Savannah monitor ni memang sangat-sangat food driven. Maknanya bila dia dah food mode, feeding mode, diorang memang diorang nak gigit je, apa yang bergerak diorang nak gigit. Dua, Savannah monitor ni in the wild diorang suka exercise. Maknanya diorang tak adalah suka exercise, tapi diorang suka jalan-jalan dekat kawasan padang yang besar. So everyday diorang akan merayau lah. So paling bagus kalau kita boleh sediakan exercise tu lah. Tak kisahlah korang nak bagi swimming ke, korang nak bagi dia jalan-jalan ke. Saya recommend korang bagi dia jalan dalam rumah dulu sebelum korang bawa dia keluar. Maknanya korang biasakan dulu dia yang bergerak bebas. Bagi dia biasakan dulu kita yang selalu ada dekat dengan dia. Bagi dia biasakan dengan bau kita. Bila semua dah okey, dia makan semua lancar, baru kita boleh start slow-slow bagi dia jalan kat luar lah. So far, bila setiap hari saya berinteraksi dengan dia, dia makin peka dengan saya. Maknanya dia tahu yang kehadiran saya bukan untuk makanan. Maknanya bila ada saya, dia dapat keluar daripada enclosure dia. Itu pun dia excited juga. Sebab bila dia keluar, dia boleh bau-bau, dia boleh jalan-jalan, dia boleh lepak. Badan manusia pun hangat. So kadang-kadang dia suka just lepak dekat badan kita yang panas ni je. Tu pun salah satu bonding juga. Bagi saya, kalau kita bela haiwan yang food driven ni, maknanya sangat suka makan ni, kita kena sangat-sangat jinakkan dia. Sebab kalau dia tak tahu itu jari kita, memang dia gigit sampai patahnya dia nak makan. So saya nasihatkan supaya korang jangan putus asa. Setiap hari korang kena interact dengan Savannah monitor korang ataupun reptile-reptile yang lain, dan akan berbaloi. So saya nasihatkan supaya korang jangan putus asa lah. Ada Savannah monitor yang seminggu dia dah jinak. Ada Savannah monitor 2 minggu baru nak jinak. Ada Savannah monitor 3-4 bulan baru nak jinak. Still semua tu korang kena tengok balik taktik korang ataupun strategi korang, macam mana korang nak jinakkan Savannah monitor korang. And tak semua Savannah monitor sama. So maybe Savannah monitor saya jinak seminggu, maybe korang punya sehari 2 dah jinak, maybe 3-4 bulan dah jinak. So video ni bertujuan untuk just sharing lah experience saya. Tapi apa yang saya boleh cakap, interaction everyday memang sangat-sangat membantu. Sampai dia boleh lepak, panjat dekat saya. Bila dia rasa takut, dia lari ke arah saya. So interaction tu sangat-sangat penting. Maknanya dia tahu kehadiran korang, and dia tahu korang tidak mendatangkan bahaya. Bab makan pula, selalunya saya bagi petang-petang. Lepas dia dah mandi, dia dah dijemur, badan dia dah panas, baru saya bagi dia makan. Sebab bila dia in feeding mode, susah nak turn off feeding mode dia tu. Maknanya bila dia dah makan, lepas tu saya nak lepak-lepak dengan dia, dia ingat dia nak makan je. Semua benda yang bergerak dia nak makan. So selalunya saya akan bagi dia makan bila dah petang-petang. Proses untuk bagi dia kenal jari saya bukan makanan tu still ongoing. Tapi setakat ni bila saya guna cara ni, alhamdulillah dia okey sikit. Maknanya saya kena sediakan makanan dia ni dubia ke superworm ke dalam mangkuk ni. Maknanya dia tak depend dekat tangan saya untuk bagi dia makan. Bab pemakanan Savannah monitor ni pula, terdapat sangat banyak pendapat. Ada yang cakap makan setiap hari,
ada yang cakap makan selang sehari, ada yang cakap makan seminggu sekali. So memang sangat banyak pendapat tentang pemakanan Savanna monitor ni lah. Ada juga orang yang bagi daging, ada orang bagi cat food, dog food, ada orang bagi pinky ataupun tikus kan, tikus hidup ada, tikus beku ada. Sangat banyak pendapat. So saya nasihatkan korang supaya korang buat research korang sendiri, korang kaji mendalam. Lagipun nak bela Savanna monitor ni memang korang kena buat kajian yang sangat-sangat mendalam, sebab Savanna monitor ni still lagi dalam fasa pembelajaran untuk captive keeping lah. Maknanya community reptile still belajar lagi macam mana untuk menjaga Savanna monitor dengan cara yang paling terbaik sekali. Saya bagi dia dubia setiap hari, tapi saya tak bagi dia banyak. Saya bagi dia 5 ke 10 dubia besar lah. Kalau dubia tu kecil, saya bagi 10. Kalau dubia tu besar, saya bagi 5, 6. Lepas tu dengan superworm 2, 3. So kuantiti pun korang kena, kalau boleh sederhana. Maknanya tak banyak, tak kurang. Diorang tak akan stop makan punya. Diorang akan makan. Kalau dah kenyang pun diorang akan makan lagi. So korang yang kena decide bila dia nak stop makan. So eloklah kita bersederhana. So Savanna monitor korang tak obesity lah. Sebab Savanna monitor ni sangat-sangat terkenal dengan cepat gemuk. Sebab satu, bila kita jaga dia, kita letak dalam enclosure, dia kurang exercise. Lepas tu dia makan banyak. So organ-organ dia semua akan berlemak. Dan kalau reptile, dia tak simpan lemak macam kita. Dia tak simpan lemak macam mamalia. Dia orang simpan lemak dekat organ. So itu sangat-sangat berbahaya lah, dan akan menurunkan jangka hayat Savanna monitor korang. So make sure sebelum korang beli Savanna monitor korang dah buat kajian pemakanan dorang, lighting, suhu dorang diperlukan, semua sekali, barulah korang beli Savanna monitor korang. Suap dia makan menggunakan penyepit ni pun adalah salah satu cara untuk menjinakkan Savanna monitor korang. Satu, sebab dia akan membuatkan Savanna monitor korang ni lebih confident lah. So dia akan lebih banyak bau-bau. Tapi saya tak recommend sangat cara ni, sebab nanti dia akan mengharap dekat kita lah. So every time dia nampak tangan kita, dia nak makan. Every time dia nampak kita, dia nak makan. So tu akan membuatkan dia lebih agresif. So cara ni saya tak recommend sangat lah untuk korang. Tapi korang still boleh cuba kalau korang nak bagi Savanna monitor korang lebih confident and lebih berani. Sekali lagi saya nak tekankan, research tu penting. Pemakanan dorang semualah, habitat dorang semua tu, make sure korang buat banyak research. And terima kasih sebab tengok video ni. Kalau korang boleh subscribe, korang boleh subscribe. Kalau korang suka video ni, korang boleh like. Kalau korang ada apa-apa cadangan, korang boleh komen.